Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all One Piece fan di luar sana. Welcome back to my channel, that is Monkey D Review. Di mana di channel ni kita akan menceritakan semua tentang One Piece. Okey, seperti yang aku janjikan dalam review 984 aku, di mana aku akan membuat video, aku akan menerangkan tentang Yamato, iaitu anak perempuan kepada Kaido. Okey, aku minta maaf sebab aku buat video ni lambat sangat, sebab aku dah siap dah note apa yang aku nak cakap pasal Yamato apa semua ni. Tiba-tiba pada hari yang aku nak buat recording, nak buat video pasal Yamato ni, note aku tu tiba-tiba semua hilang, berfaham tak? Aku macam ya Allah, tekanannya, tahap stres tu bahang, sampai tak terkata tahap tekanan tu tau. Dan aku terpaksa balik buat note, semua note aku semula. Aku research balik apa yang aku cari, apa yang aku nak cakap pasal Yamato ni. Adalah benda yang aku ingat, adalah benda yang aku lupa. Ini aku kena buat research balik. Dan Alhamdulillah aku dapatlah balik jumpa isi-isi yang aku nak cakap pasal dia ni. Dan dalam video ni aku decide untuk buat part. Ada part-part dia yang aku nak cakap pasal Yamato. Sebab kalau aku buat satu video cakap semua tentang Yamato ni, video ni akan jadi sumpah betul-betul lama. So aku akan agihkan kepada beberapa part pasal Yamato ni. Dan dalam part ni, iaitu part pertama, aku akan bercakap tentang jantina Yamato. Okey, kita bagi briefing sikit pasal Yamato ni. Yamato diintroduce dalam chapter 983, di mana dia introduce diri dia dekat Luffy sebagai anak lelaki Kaido. Dan dalam chapter 983, dia bawa pelari Luffy, dia colek Luffy nak sembunyikan daripada Beast Pirate. Dan dalam chapter 984, finally dia dah reveal diri dia, dan surprisingly he actually a woman. Pelik ayat tu, he actually a woman. Salah vocab kan. Okey, jantina dia ni ada banyak memberikan kekeliruan kepada fan-fan One Piece dekat luar sana kan. Ada yang refer dia sebagai lelaki lah, ada yang refer dia sebagai perempuan lah. So dalam video ni aku nak cerita sikit dekat hampa. Okey, masa dekat chapter 983, time dia colek nak buat pelari Luffy tu, dia perkenalkan diri dia dekat Luffy sebagai I'm Kaido-san, ataupun aku anak lelaki Kaido. Dan di sini dia menggunakan perkataan boku yang bermaksud saya. Dan boku ni ialah pronouns bagi bahasa Jepun yang digunakan oleh lelaki. Dan time ni kita tak tahu lagi jantina sebenar dia kan. So kita pun expect lah yang dia ni lelaki, sebab dia pakai topeng apa semua kan. Kita tak nampak lagi penampilan sebenar dia. Tapi dalam chapter 984, bila dia reveal jantina sebenar dia, iaitu perempuan, dia still lagi menggunakan perkataan boku di dalam percakapan dia. Sepatutnya bila dia dah reveal diri dia sebagai perempuan, dia sepatutnya menggunakan perkataan atashi, yang bermaksud saya juga tapi atashi ni pronouns yang digunakan oleh perempuan Jepun bila bercakap. Kalau hampa duk tengok dekat anime-anime ataupun hampa duk dengar lagu Jepun kan, kalau hampa dengar perkataan atashi ataupun watashi, tu bermaksud saya lah dalam bahasa Malaysia ni. Dan pronouns atashi ni adalah pronouns yang digunakan oleh perempuan Jepun. So even time dia reveal jantina sebenar dia as perempuan, dia tunjuk penampilan perempuan dia dekat Luffy, dia masih lagi menggunakan perkataan boku ataupun pronunciation yang digunakan oleh lelaki apabila bercakap. Okey, yang kedua pula, jom kita tengok dekat perbezaan di antara Okiku, Yamato dan juga Izo. Okey, Okiku sebenarnya dia adalah seorang lelaki, sebab first time Okiku dan Izo diintroduce di dalam flashback Oden. Okiku diperkenalkan sebagai adik lelaki Izo ataupun Izo little brother. So dekat sini kita tahu yang Okiku ni perempuan. Dan bila mana Chopper tanya dia dekat penjara Udon, tak silap aku, dia tanya, "Hang ni lelaki ke?" Okiku cakap dekat Chopper, "Yes, I'm a man, but a woman at heart." Ya, aku lelaki, tapi dekat hatiku ni aku seorang perempuan. So daripada ayat dekat sini, aku boleh klasifikasikan yang Okiku ni adalah seorang pondan. Pondan yang sebiji macam perempuan, even cantik lagi daripada perempuan. Dan sebab apa aku cakap macam ni, sebab apa aku boleh klasifikasikan Okiku ni sebagai seorang pondan, sebab dia still lagi terima fakta yang dia dilahirkan dan dia secara asalnya adalah seorang lelaki, tetapi dia pilih untuk ada dan menggunakan hati dan juga naluri seorang perempuan. Apa faham tak? Dan dia sendiri nak orang lain refer dia, panggil dia sebagai seorang perempuan. Dia tak mau orang gelarkan dia sebagai seorang lelaki. And Izo pula, dia memang ada berpakaian, berpenampilan macam perempuan. Kita dapat tengok dia pakai makeup dengan dia pakai lipstick kan. Tetapi dia still menggunakan hati dan naluri seorang lelaki
dan dia nak orang gelarkan dia sebagai seorang lelaki. Okey, Okiku dia lelaki tapi dia tukar jadi perempuan, dia jadi pondan dan dia nak orang gelarkan dia sebagai seorang perempuan, panggil dia seorang perempuan. Tetapi Izo pula memang dia ada berpenampilan sikit macam perempuan, tapi dia still nak orang panggil dia as seorang lelaki. Okey, bagi Yamato pula, dia terlalu admire dan terlalu terinspirasi dengan Oden dan dia pilih untuk meneruskan wills Oden, apa hasrat Oden, iaitu dia nak buka Wano, dan dia sendiri pilih untuk jadi lelaki sebab Oden tu ialah lelaki. Dan situasi Yamato ni berbeza sikit dengan Okiku, di mana Okiku still lagi terima fakta dia seorang lelaki tapi hati dia seorang perempuan, di mana dia kata, yes, I'm a man but I'm a woman at heart. Bagi Yamato pula, dia tak kata macam ni. Dia tak kata I'm a woman but I'm a man at heart. Dia tak kata macam tu. Apa yang Yamato kata ialah Kozuki Oden seorang lelaki kan, so aku pun jadilah seorang lelaki. Kalau bahasa Inggeris dia, official translation ya, dia kata Kozuki Oden was a man, right? So I became a man. Maksud dia I became a man ni, dia telah pun pilih untuk menjadi lelaki. Dah lama dah dia pilih. Dan time dia cakap ayat ni, dia still lagi menggunakan perkataan boku. And even anak-anak buah Kaido pun, All Star dengan Tobiropo dengan anak-anak buah yang lain kan, mereka gelarkan Yamato ni sebagai Yamato Bochan, ataupun yang bermaksud lebih kurang yang master, ataupun dalam bahasa Melayu kita, aku translatekan lebih kurang tuan muda lelaki. Even ahli-ahli Beast Pirate pun gelarkan yang Yamato ni seorang lelaki. Mereka panggil dia dengan nama gelaran lelaki. Dan even Kaido sendiri pun respect dengan keputusan Yamato ni untuk jadi seorang lelaki, walaupun dia tak terima dengan apa yang anak dia nak buat ni. So apa yang aku boleh simpulkan dekat sini, Yamato ni dia terlalu terinspirasi, dia terlalu admire sangat dengan Oden ni, sehingga kan dia nak jadi macam Oden sendiri. Dan Oden tu lelaki, so dia pilih untuk menjadi lelaki dan carry on apa hasrat yang Oden tak mampu buat. Okey, yang ketiga, jom kita tengok dekat persamaan di antara Okiku dan juga Yamato. Okey, Okiku dan juga Yamato ni, depa dua-dua pakai topeng untuk melindungi, untuk menutup penampilan diri depa. Bagi situasi Okiku, kita tahu perempuan dekat negara Wano, dekat negeri Wano, mereka tak boleh jadi samurai. Hanya lelaki sahaja yang boleh menjadi samurai. Dan yes, memang Okiku ni memang seorang lelaki, tetapi dia memilih untuk berpenampilan dan juga berhati seorang perempuan. Secara asalnya, yes, memang dia boleh jadi samurai sebab dia lelaki. Tetapi disebabkan oleh dia pilih untuk menjadi seorang pondan, dia terpaksa untuk memakai topeng untuk menutup penampilan pondan dia tu, supaya orang lain dan juga rakyat-rakyat dekat Wano ni tak confused dengan penampilan diri dia tu. So bila dia pakai topeng, orang tak nampak lah penampilan pondan macam perempuan dia tu kan. Dan bagi orang yang tak kenal siapa Okiku ni, mereka mesti akan confused tau kalau dia terpakai topeng. Mesti pun macam pelik, dia ni perempuan tapi macam mana dia boleh jadi samurai? Kalau siapa yang tak kenal siapa Okiku ni, mesti mereka akan pelik. Dan even aku sendiri pun, time Okiku first introduce dalam manga, sumpah aku ingat dia ni perempuan sial. Aku rasa mesti hampa semua pun ingat Okiku ni perempuan sebab dia cantik, dia cute apa semua kan. Tapi dalam flashback Oden, lalah kali kita tengok dia lelaki sial. Aduh, aku stress bang. Orang yang aku admire, yang aku minat dalam Wano Arc ni, rupa-rupanya seorang pondan. Aduh, dia tak boleh tergolong, dia tak boleh termasuk dalam salah seorang top tier waifu gua. Aku terpaksa tolak dia sebab dia pondan. Dan satu lagi aku nak cakap, time Okiku berlawan dengan Luffy, dengan kawan Matsu apa semua dekat penjara Udon, orang-orang dekat penjara Udon tu gelarkan Okiku ni sebagai the most beautiful samurai in Wano. Dan maksud dekat sini ialah orang-orang dekat penjara Udon tu tahu yang sebenarnya Okiku ni seorang lelaki, tapi dia pilih untuk jadi pondan berpenampilan perempuan. So dia gelarkan dia sebagai samurai yang paling cantik dekat negara Wano. Okey, bagi Yamato pula, dia pakai topeng supaya orang tak tahu yang dia ni sebenarnya ialah seorang perempuan. Selama ni semua orang ingat dia seorang lelaki sebab cara percakapan dia menggunakan cara percakapan lelaki, dan dia pun tak nampak pun muka perempuan Yamato ni sebab dia pakai topeng kan. Cuba hampa bayangkan kalau Yamato ni duk pusing-pusing dekat negara Wano, duk melilau kan, dia tak pakai topeng. Mestilah orang-orang dekat Wano ni, anak-anak buah Kaido mesti akan fikir, dia ni, Kaido kata dia ni anak lelaki, dia pun pakai cara percakapan lelaki tau, tapi awak penampilan dia penampilan perempuan. Mesti orang pelik kan tau. So apa yang aku boleh simpulkan dekat sini, Yamato dan juga Okiku, mereka dua-dua pakai topeng untuk menutup penampilan diri mereka supaya orang lain tak confused dengan tak pelik. Apa faham tak? Cumanya ramai orang confused dengan jantina Yamato ni disebabkan Oda decide untuk reveal jantina sebenarnya dalam kotak tu.
dalam kotak tu kita dapat tengok Oda sendiri tulis Kaido's daughter self style Oden nama Yamato. Mungkin mesej yang Oda nak sampaikan dekat kita fans semua dekat sini ialah secara asalnya, secara biologinya, Yamato ni memang dilahirkan sebagai seorang perempuan. Tetapi disebabkan oleh dia terlalu admire, dia terlalu minat sangat dengan Oden ni, and then dia sendiri nak jadi Oden tu, dia pilih untuk menjadi seorang lelaki sebab Oden tu adalah lelaki. So sekarang ni, apa yang kita nak panggil dekat Yamato ni? Nak panggil dia his ke her? Nak panggil dia lelaki ke perempuan? Okey, bagi pendapat aku sendiri, aku akan panggil dia sebagai seorang lelaki. Sebab dia sendiri decide untuk jadi lelaki, dia sendiri decide untuk jadi macam Oden. So aku akan respect dengan keputusan dia dan aku akan panggil dia dengan menggunakan pronunciation lelaki. Dan even Kaido sendiri pun boleh respect keputusan anak dia walaupun dia tak minat. Apa jangan ingat aku ni duk berjuang demi LGBT lah apalah. Tak. Sorry apa jangan tuduh aku macam-macam. Cuma aku just respect dia dengan keputusan Yamato ni. Tetapi aku rasa selepas habisnya perang Wano dan Wano dah dibuka semula, Yamato akan kembali ke identiti asal dia iaitu seorang perempuan. Sebab tugas dia untuk buka Wano dah selesai. Kita tahu kan, Yamato dia decide untuk jadi Oden, dia decide untuk jadi lelaki supaya dia boleh teruskan hasrat Oden untuk membuka Wano. Dan habisnya Wano Arc ni, Wano dah dibuka semula, tugas dia untuk menjadi Oden dah habis lah, betul tak? So dia mestilah kembali ke jantina asal dia perempuan. So time habisnya perang Wano ni, aku akan panggil dia sebagai perempuan. Buat masalah ni, aku akan panggil dia dengan gelaran lelaki. So setakat tu saja video aku kali ni pasal Yamato part 1. Hampa nantikan part 2 dan juga part 3 pasal Yamato ni. Aku nak cakap pasal dia. Aku harap hampa faham dengan aku punya penjelasan ni. Aku dah cuba sedaya upaya yang terbaik untuk memberikan penjelasan yang paling jelas supaya hampa boleh faham. Sebab aku tahu, aku duk tengok ramai orang komplain, ramai orang confused nak panggil Yamato ni lelaki ke perempuan ke, confused dengan jantina dia. So aku harap dengan video ni boleh memberikan penjelasan dan juga penerangan dekat hampa semua. Dan kalau hampa nak penjelasan yang lebih hampa faham ataupun hampa nak tengok penjelasan lain, aku akan letakkan link ke laman web Library of Ohara daripada Arthur. Dia ada buat penjelasan penuh pasal jantina Yamato ni, hampa boleh check out dekat laman web dia. Aku akan link dekat description di bawah. So setakat ni saja video aku kali ni. Jangan lupa like video ni kalau hampa suka. Kepada yang tak subscribe lagi, hampa boleh subscribe channel ni dan turn on notification. So bila aku buat video baru akan terus keluar dekat hampa community dan hampa boleh terus tengok. Dan nantikan video aku pasal Yamato ni part kedua dan juga part ketiga. Monkey D Review signing out.